Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. Okey, Homnes nampak tak saya punya buku teks sekarang? Nampak tak? Okey, so Homnes ada nampak tak buku teks saya sekarang? Nampak sekarang cikgu. Okey, so hari ni kita nak belajar mengenai 11.3 iaitu pecutan graviti dan jatuh bebas. Apa tu pecutan graviti? Apa tu jatuh bebas? Okey, so jom kita lihat. Okey, apa pertama pecutan graviti? Kau kenal tak pakcik namanya Isaac Newton? Pakcik Isaac Newton ni, okey, dia adalah salah satu saintis yang menjumpai daya graviti. Tengah-tengah dia duduk dekat bawah pokok apple, tiba-tiba apple jatuh ke bawah. Okey, kenapa apple jatuh ke bawah? Kenapa apple tak naik ke atas? So ini semua disebabkan oleh daya graviti. Yang mana kalau kita dekat bumi ni, kita ni ditarik oleh daya graviti. Sebab itu semua orang tak adalah yang ada terbang ke, yang ada apa, tak melekat dekat dasar, dekat pusat bumi ke, tak ada. So semua adalah bergerak dengan bagus dekat atas muka bumi. Tak ada yang terbang. Tapi cikgu, kenapa dekat planet-planet yang lain tu ada yang terbang cikgu? Sebab dekat sana, dekat planet-planet yang lain tak ada graviti. So kita dekat bumi ni, okay, yang pertama kita ini ditarik oleh graviti bumi. Nama dia adalah daya graviti bumi. So daya graviti bumi lah ini yang menyebabkan bila objek jatuh je terus jatuh ke bawah. Dia tak ada jatuh, dia tak ada terbang, tak ada terapung dekat udara, tak. Semua jatuh akan ke bawah. Okay. So sesuatu objek, okay, contohnya macam buah apple tadi lah kan. Okay, dia jatuh, okay, disebabkan oleh daya graviti bumi. Yang mana dia mengalami pecutan graviti. Maksudnya dia jatuh tu dia ada pecutan. Dia ada pecutan, maksudnya dia ada perubahan halaju. Okay. So mana simbol untuk pecutan graviti di sini adalah G. Okey, berapakah nilai G? Okey, macam mana kita nak tentukan pecutan graviti dalam makmal? Jom kita buat eksperimen. Tapi eksperimen ini dekat makmal je lah. Okey. So, dekat sini kita nak tahu, okey, berapakah nilai pecutan graviti? Okey, so nilai pecutan graviti adalah 10 meter per saat. Okey, kalau ikut sepatutnya lah, ikut kepada eksperimen ni. Okey, di sini kamu akan ubah-ubah jisim pemberat. Maksudnya jisim pemberat dekat sini kamu akan ubah dia punya berat dia. Okey, kamu akan ubah dia. Okey, kalau kamu nak ubah-ubah, kamu kena ubah ikut kepada berat dia. Kalau ikut kasus sini, pertama kamu pakai 50 gram. Kemudian 100, 150, 200 dan 250. Okey, macam mana kita nak kira pecutan graviti tersebut? So, kamu letakkan pemberat dekat sini, okay. Nanti akan ada kat sini pita detik yang mana bila kamu jatuhkan sahaja, okay, kamu pemberat tu naik dekat atas. So, nanti kamu nak jatuhkan, kamu lepaskan pemberat tu. So, nanti pita detik nanti akan bergeraklah ikut kepada pemberat tu jatuh. Okay. So, bila pemberat tu jatuh, kat pita detik ni ada titik-titik lah. Titik-titik gerakan yang mana kamu ambil, okay, yang hujung sekali tu adalah sebagai halaju awal. So, macam mana kamu nak tahu halaju awal? Maksudnya jarak antara dua titik ni. Ini adalah kamu punya halaju awal. U dia. Okay, kira berapa U dia. U tu maksud jarak dia berapa. Bahagikan dengan masa. Semalam tu cikgu dah ajar. Beza di antara dua titik ni, okay, beza di antara dua titik ni, dia punya masa dia adalah 0.02 saat. So yang ini adalah untuk halaju awal. Macam mana kamu nak kira? So jarak X1 tadi bahagikan dengan masa. Okay, bila 0.025, 0.02 saja. Okay, 0.2 saja. Okay, kemudian macam mana nak kirakan halaju akhir? So, titik yang paling akhir pada pita detik tadi, kamu kirakan dia punya jarak berapa. So, kirakan berapa jarak dia, kemudian kamu bahagikan dengan masa 0.02. Okey. Kemudian, okay, nak dapatkan pecutan,
So, nak dapatkan pecutan, berapa halaju awal akhir kamu tadi, tolak dengan halaju awal, okay, kamu bahagikan dengan masa. So, cikgu, macam mana nak tahu masa? So, masa kamu tu, kamu tengok berapa selang dia. So, kalau kamu kira kat sini, dia ada 5 selang. So, setiap satu selang bernilai 0.02. So, kalau 5 detik, so 5 detik kalikan dengan 0.02. So, kamu akan dapat 0.1. Okey, kemudian, okey, halaju akhir tolak dengan halaju awal bahagikan dengan 0.1 tadi. Berapa selang masa tu? So, itulah yang akan kamu dapat dalam unit. Pastikan tadi di unit sentimeter kan, tukar kepada unit meter. So, sentimeter nak tukar kepada meter, bahagikan dengan 100. So, ini untuk pemberat yang pertama tadi 50 gram. So, ulang lagi sekali benda yang sama, tukar pemberat ni kepada 100, 100 setengah, 200, 200 setengah. Kira juga sama juga. Okay, so kamu kirakan sepatutnya. Okay, sepatutnya, okay, nilai pecutan yang akan kamu dapat tadi, okay, sepatutnya lah. Okay, sepatutnya nilai dia adalah 10 meter per saat. Okay, sepatutnya 10 meter per saat. Okay, so dekat permukaan bumi ni, pecutan graviti mesti 10 meter per saat. So, ini kita nak buktikan eksperimen ini. Okay, so kita nak buktikan melalui eksperimen ini. So, nanti kita akan buat bila buka sekolah. Okay, kemudian jatuh bebas. So, yang tadi, nota yang tadi mana cikgu? So, nota tadi kamu cakap, okay, nilai pecutan graviti, okay, adalah 10 meter per saat. Yang ini. Ni. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua, kamu akan belajar mengenai jatuh bebas. Okay, jatuh bebas ni, okay, bila jatuh di bawah tindakan daya graviti je. Kalau dia tak ada daya graviti, dia tak dikira jatuh bebas. Okay, di bawah tindakan daya graviti. Okay, sebagai contoh. Okay, contohnya, okay, cuba kamu lepaskan sehelai kertas. Okay, so sehelai kertas. Okay, sehelai kertas tidak jatuh bebas. Okay, kerana pecutan dipengaruhi oleh rintangan udara. Okay, dekat sekitar kita ni ada graviti kan? So, graviti dekat sini dipengaruhi, kalau jatuh sahaja kertas tersebut, dia akan slow. Sama lah juga macam bulu ayam. Kau jatuhkan daripada tingkat atas ke tingkat bawah. So, dia pun akan jatuh slow. Kenapa dia tak jatuh? Jatuh macam itu. Kenapa? Kenapa dia jatuh slow? Sebab terdapat rintangan udara dekat sekeliling kita ni. Sebab ada udara. Sebab kita ada graviti. Okay, so sini ada rintangan udara. So, objek yang jatuh bebas, dia kata, mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Okay, tapi kalau jatuh bebas dalam keadaan vacuum. Apa maksud dalam keadaan vacuum? Maksud dalam keadaan vacuum tu dia tak ada udara. So, kalau dia jatuh, dia akan terus jatuh ke bawah. Contohnya, kalau kamu buat satu eksperimen lah. Sehelai bulu ayam dengan bola tenis. Dari ketinggian yang sama akan mendarat pada masa yang sama. Tapi kalau dalam keadaan yang dalam keadaan yang biasa, dalam keadaan yang biasa, kamu tahu bola Homeless, antara bola kamu jatuhkan daripada tingkat rumah kamu, antara bola dengan bulu ayam, siapa yang akan jatuh dulu? Bola ke bulu ayam? Bulu ayam. Bulu ayam. Bola ayam. Itu bola. Bola. Bola yang akan jatuh dulu berbanding dengan bulu ayam. Tapi kalau dalam keadaan vacuum, apa tadi cikgu kata keadaan vacuum? Keadaan yang tak ada udara. Yang tak ada udara. So, bila tak ada udara, so bola tenis tadi dengan bulu ayam, dia akan jatuh pada masa yang sama. So interesting kan? So, kita akan buat eksperimen dia lah macam ini. Yang ini mana eksperimen dia, saya tunjukkan sekejap. Yang ini. Kalau sekolah kamu ada vacuum ni lah, pump vacuum ni lah. So, nanti kita akan keluarkan udara daripada sini. So, kita akan jatuhkan beberapa cepisan kertas. So, kalau dalam ada udara, berapa lama dia jatuh? Kalau dia tak ada udara, berapa lama akan jatuh?
Kita akan buat eksperimen. Kalau sekolah lama saya, tak ada pam ni mahal. Tak ada. Tapi kita tengok sekolah kamu ada ke tidak. Okay. So, kemudian kita lihat, kita lihat bagaimana graf, graf untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Oh, Pravin sudah masuk. Hai Pravin. Hai cikgu, sorry lambat cikgu. Makan ke? Samalah saya makan juga. Okey. Kemudian, so bagaimana graf dia? Bagaimana objek bila kamu jatuhkan, bagaimana graf dia? So confirmlah dia semakin, laju dia akan semakin bertambah. So laju dia akan bertambah. Contoh bola. Kamu jatuhkan. So dia akan mengalami perubahan laju, yang mana laju tersebut akan bertambah. Sebab itu, kalau kamu lukis, kamu punya graf, kamu nampak dia straight atas. So maksudnya dekat sini, yang dekat sini maksudnya objek itu laju dia semakin bertambah. Tapi dia akan bertambah secara seragam. Ini yang kita panggil dia sebagai laju lawan dengan masa. Pada titik kosong ni, objek tersebut dekat atas. So, dekat atas ni, laju dia tak ada. Iaitu laju dia sifar. Maksudnya, objek tu berada dalam keadaan pegun. Cikgu, pegun tu apa? Statik je. Statik je. Okay. So, bila objek tu dilepaskan, so objek tersebut akan bertambahlah dia punya laju. So ini adalah dia punya kecurunan. Yang mana kecurunan graf lawan laju. Maksudnya yang macam semalam kita belajar, kecurunan tu maksudnya daripada sini V bahagikan dengan Homnas bagi link Google Meet dekat Syazliana dekat grup. Dia minta. Okey, kemudian V, kemudian MS negatif 1, kecurunan tadi bahagikan dengan S. Macam mana nak cari kecurunan? Laju bahagikan dengan masa. So, laju bahagikan masa, kamu akan dapat MS negatif 2. MS negatif 2. MS negatif 2 ni menunjukkan apa? Dia menunjukkan pecutan. So, pecutan ini kita panggil sebagai pecutan graviti. Ini kita panggil sebagai pecutan graviti. Ini laju lawan dengan masa. Yang kedua. Yang kedua mengenai bila graf itu berkaitan dengan sesaran lawankan dengan masa. Sesaran tu apa? Jarak yang dilalui. So, kita tengok satu-satu. Bila tadi objek tadi jatuh daripada atas turun ke bawah. So, sebelum dia dilepaskan, objek tersebut dalam keadaan sifar, dalam sesaran dia sifar, kiranya tak ada, dia tak gerak mana-mana lagi. So maksudnya dia dalam keadaan pegun. Sebab tu kat sini kosong. Kemudian bila kamu lepaskan, record Syazliana, saya record guna software yang lain. Kemudian bila kita lepaskan bola tersebut, sebaik sahaja objek itu dilepaskan, objek itu akan bergerak dengan laju yang kecil. Hal ini dapat kita lihat melalui kecurunan kecil dekat sini. Kiranya dia tak ada berapa laju sangat. Sebabnya kalau kamu tengok dia punya kecurunan dia kecil je dekat sini. Slide dia punya kecurunan ni kecil saja. Tapi bila semakin jauh dia turun ke bawah, so objek api akan bergerak dengan laju yang lebih besar. Laju yang lebih besar. Maksudnya laju dekat sini V dia adalah lebih besar berbanding V dekat sini. Laju dekat sini lebih besar berbanding laju kat sini. So, yang ini kita boleh tengok. Nampak tak? Kalau kamu punya graf tu dia cerun. Nampak? Ini lagi cerun berbanding dengan yang ini. So, lagi cerun tu maksudnya apa? Dia lagi tegak. Lagi tegak lah. Itu cerun. Macam tangga curam. Macam tangga curam. Macam mana? Kalau tangga curam tu macam mana? Apa beza tangga curam dengan tangga tak curam? Kalau tangga curam dekat sini. Dia tegak macam ni. Macam mana kau nak naik? Ini tangga kan? Ni. Kau nak naik. Tapi kalau tangga tak curam, dia landai je. So, senanglah kamu nak naik. Dengan antara ini dengan ini, mana kecurunan yang tinggi? So, ini kecurunan yang lagi tinggi lah. Sebab itu kalau kamu nampak, dia kata kat sini, laju dekat sini lebih besar berbanding laju yang awal tadi. So, kalau kamu tengok dekat sini,
Okay, sesaran lawan masa, kalau kirakan dia punya kecurunan, maksudnya meter bahagikan dengan saat, kamu akan dapat meter per saat. Okay, yang ini meter per saat ini menunjukkan ia adalah halaju. Yang tadi halaju lawan masa, kamu akan dapat pecutan. Okay, semalam kita dah belajar benda ni. Yang ini diulang lagi sekali. Okay. Yang tadi daripada atas pergi ke bawah. Tu namanya jatuh bebas lah. So jatuh. So yang ini pula daripada atas, daripada bawah pergi ke atas. Daripada bawah pergi ke atas. Yang ini dia lawan daya graviti. So lawan daya graviti ni kita panggil dia sebagai anti-graviti. Yang mana hal laju dia akan semakin berkurang. Yang tadi daripada atas turun ke bawah, hal laju bertambah. Tapi daripada atas bola tu, cuba kamu buat balingnya dia ke atas. Bila kamu baling ke atas, sebenarnya hal laju dia semakin berkurang ke atas. Okay, so bila kamu lukiskan graf hal laju lawan masa untuk objek yang kamu baling balik ataupun lontarkan dia ke atas, graf untuk hal laju lawan masa dia akan hal laju semakin menurun. Nampak? Hal laju dia makin menurun. So kalau dia turun ke bawah, maksudnya hal laju dia akan semakin menurun, maksudnya kecurunan dia adalah negatif. Yang tadi dia ke atas maksudnya yang ini dia punya kecurunan dia adalah positif, dia ke atas. Tapi yang ini dia akan mengalami kecurunan yang negatif. Kecurunan yang negatif ni maksudnya dia jadi nyah pecut. Pecutan ni pun akan jadi nyah pecut. So, pada ketinggian yang maksimum, maksudnya pada ketinggian yang ke atas, dia akan berhenti kejap kan? Baru dia turun ke bawah kan? Maksudnya dekat situ, pada masa itu, hal laju dia adalah sifar. Cuba kamu baling bola. Sekejap lagi pun ambil bola. Ambil bola tenis ke, jangan pula kau ambil bola petang pula. So, ambil bola yang adik yang main tu, kamu baling ke atas. So, mesti dia akan stop kejap ke atas, baru turun ke bawah. Yang stop ke atas tadi, hal laju dia adalah sifar. Bila turun balik ke bawah, hal laju dia akan semakin bertambah. Ulang lagi sekali. Bola baling ke atas, hal laju akan makin berkurang. Bola turun ke bawah, hal laju dia akan semakin bertambah. So pada ketinggian ini maksimum hal laju dia adalah sifar. Ini yang dia cakap tadi. Yang saya cakap tadi. Kemudian, bagaimana dengan graf sesaran lawan masa? Untuk graf sesaran lawan masa, objek akan bergerak ke atas dengan hal laju yang semakin kurang. Betul lah. Kemudian sebaik saja objek dilontarkan ke atas, objek bergerak dengan hal laju V. Pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. So maksudnya objek akan semakin kurang ke sini. Saat ini sesaran dia akan jadi semakin maksimum, bukan semakin kurang, semakin maksimum. Hal laju dekat sini adalah sifar. So objek yang terhenti buat seketika sebelum jatuh ke bawah. So dia akan jatuh ke bawah balik. So yang ini yang tadi cikgu cakap, dalam keadaan vacuum. Dalam keadaan yang tiada vacuum. So nanti kita akan tengok siapa yang jatuh dulu sepatutnya. Tadi kita dah belajar teori. Kita nak buktikan betul tak pernyataan. Kalaulah ada udara, maksudnya dia punya cebisan kertas nanti akan jatuh semakin perlahan. Kalau dia ada tak ada udara, kiranya disedut semua udara kat situ, dia akan jatuh secara serentak. Kita nak buktikan nanti. So, kemudian kamu jom kita buat praktis formatif 11.3. So ini boleh jawab lah. Jom kita jawab sama-sama. So yang pertama. Yang pertama dia kata, yang ini antara korang bertiga lah ya. Antara yang ini dia kata, jatuh bebas ialah satu gerakan sesuatu jasad dipengaruhi oleh daya. Daya apa? Yang jatuh bebas tadi, yang apple jatuh tadi. Dipengaruhi oleh daya apa? Homnes, daya apa? Mula start dengan G. Daya apa? Pravin? Gravity. Terima kasih. Daya graviti. So bukan jatuh bebas ialah satu gerakan jasad yang dipengaruhi oleh rintangan. Jatuh bebas tadi kan kalau ada udara, so dia dipengaruhi oleh rintangan apa? Mula dengan U. Rintangan udara.
Udara. Udara. Okey, udara. Okey, kalau jatuh bebas tadi, kenapa cikgu cakap bola yang jatuh dengan yang apa namanya? Bulu ayam yang jatuh dalam keadaan ada udara, kenapa bola tersebut akan jatuh dulu berbanding dengan bulu ayam. Tapi kalau tak ada udara, bila tak ada udara, tak ada rintangan udara, ini bermaksud dua-dua tadi dia akan jatuh dengan serentak pada masa yang sama. Okey. So C, ialah pecutan yang terhasil daripada tindakan daya graviti terhadap satu jasad ke arah bumi. Ini apa? Pecutan Graviti. Ya, pecutan graviti. Terima kasih Syazliana. Okey, pecutan graviti. Okey. So nombor 2. Okey, nombor 2, graf ini menunjukkan keadaan jatuh bebas suatu objek. So terangkan. So kalau kamu nak terangkan, kamu terangkan ikut kepada penerangan yang mana tadi? Yang atas tadi. Yang ini. So kamu namakan yang pertama, tulis nanti ya. Nanti kamu buat. Okey, sebelum dilepaskan sasaran objek adalah sifar, objek berada dalam keadaan tegun. Ini sasaran dia tak ada apa-apa. Okey, dia tak bergerak lagi. Okey, kemudian kalau kamu jatuh benda tu jatuh, so halaju dia akan bertambah, tapi halaju bertambah tu dalam keadaan yang kecil je. Sebab kat sini kalau kamu tengok dia punya kecurunan dia adalah kecil. Okey, kemudian naik lagi. Okey, naik lagi, turun lagi ke bawah, halaju dia akan bertambah. Makin berlaju, makin laju. So kat sini kalau kamu tengok pecutan dia adalah, dia punya kecurunan dia adalah lagi tinggi. Ini bermaksud halaju dia pun akan tinggi. Okey. Kemudian kita jawab soalan yang seterusnya. Oh, dah tak ada jawab soalan. Okey. So, apa yang saya boleh simpulkan dekat sini? Yang pertama mengenai jatuh bebas tadi. Okey, daya graviti, pecutan graviti tadi. Okey, sesuatu benda mempunyai pecutan graviti yang tertentu. So ini adalah pecutan graviti bumi kita. Semuanya ada sama. Sepatutnya untuk eksperimen tadi, kamu akan dapat 10 meter per saat. Okay, jatuh bebas ni pula, kalau objek tersebut jatuh dengan adanya udara, maksudnya dia akan dipengaruhi oleh rintangan udara lah. Tapi dalam keadaan vacuum, dalam keadaan vacuum tu maksudnya dia tidak dipengaruhi oleh rintangan udara. So, dia akan jatuh dengan sendirinya. Okey. Bolehkah Syazliana, Homdas dan Pravin? Saya minta maaf. Hari ni kita kena laju sikit je. Boleh cikgu, boleh. Pravin, nanti kalau tu kita tengok balik ya Syazliana. Okey. Baik cikgu. Mana kawan-kawan kamu yang lain ni? Hilang. Okey, jom tengok buku kerja. Okey, ni lah tengok buku kerja, muka surat. So nanti waktu tutorial, muat muka surat 117. Ikut buku teks. Semua ikut buku teks. 117 dan 118. 117 dan 118. Okey, sila siapkan waktu tutorial ni. So ada berapa minit lagi? So siapkan. So, sampai itu saja kelas kita hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak sebab hadir dan isi ya. Tolong isi kehadiran.